Ini berlaku pada masa yang lalu. Ramai orang kampung selalu kecoh tentang penampakan hantu atau roh. Namun, aku pada masa itu tak berapa kisah pun dan dikira tak percaya tentang wujudnya benda macam ni. Sebab aku ni hanya jenis orang yang tak serius dan tak peduli pun tentang semua ni. Namun, setelah nasib buruk yang menimpa aku bulan lepas, aku menyesal dan mulalah mengambil serius tentang perkara itu. Aku bekerja part-time sebagai pemandu Grab. Jadi, part-time ni biasanya mula bekerja semasa waktu malam. Sebelum tu, aku nak kongsi sikit cerita tentang Kampung Bala ini. Kampung ni terletak agak jauh dari kawasan bandar. Agak-agaknya mengambil masa 40 minit dari kampung ini hendak ke bandar. Dan minggu ini adalah musim perayaan. Jadi, aku korbankan masa cuti aku dengan mencari extra income sebagai Grab driver. Setelah makan malam di sebuah kawasan Kampung Bala dengan beberapa suapan dan tegukan air, lalu mengambil kunci kereta dan mula bekerja sebagai part-time driver. Aku mula meronda untuk mencari penumpang di sekitar perumahan kampung ini. Sambil itu mendengar radio kegemaran aku. Setelah agak lamanya memandu, lebih kurang 15 minit begitu, aku sampai dan berhenti di lokasi pertengahan Kampung Bala ini, supaya lebih mudah untuk aku dapatkan penumpang di sekeliling. Aku termenung doa sambil tingkap kereta aku diturunkan dan matikan enjin. Angin di sini agak segar dan dingin. Cek sekejap handphone, belum dapat apa-apa pun notification dari Grab. Jadi aku hendak menghisap rokok sambil menunggu. Semasa aku baru nak nyalakan rokok aku tadi, pemandangan dari sudut mata kananku seperti ternampak sesuatu. Aku terus lihat ke arah tersebut tanpa apa-apa cahaya. Bahagian situ amat gelap dan agak susah untuk melihat tanpa apa-apa cahaya pun. Namun, aku terasa terganggu apabila terlihat seperti kepala orang yang sedang tergantung di pokok itu. Aku panik. Aku dengan pantas mengambil handphone aku lalu suluh ke arah itu. Oh, pokok kelapa. Dasar betul. Uish, kejut aku. Penumpang itu tak jauh dari lokasi aku. Lokasi menunjukkan yang aku ni dah hampir dekat. Semasa memandu di kawasan pendalaman itu, lampu kereta aku terpancar tubuh wanita yang sedang berdiri di tepi jalan sebelah kiri aku. Dia melambai tangan padaku supaya aku berhenti. GPS aku menunjukkan yang wanita tersebut hanya berada di sebelah kiri aku. Jadi memang betul lah, dialah orang yang memanggil Grab tu. Aku memandu ke arahnya lalu membuka signal. Oh ya, aku nak beritahu yang sepanjang jalan tadi, aku memang tak memakai tali pinggang pun. Baru sekarang ni aku nak mula memasang tali pinggang kerana ingin menunjukkan aku ni pemandu yang 100% safety lah kononnya. Setelah siap memasang tali pinggang, aku terkejut. Selepas itu, perkara yang amat aneh berlaku telah membuat aku menyoal diri sendiri beribu kali. Wanita tadi sudah berada di belakang tempat duduk kereta aku. Aku terkejut dan bulu roma aku mula meremang. Namun, aku hanya buat-buat seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku. Aku tak nak tanya apa-apa. GPS menunjukkan yang dia ni nak ke sebuah mall yang berada di kawasan bandar. Tanpa berfikir apa-apa, jadi aku terus menukar gear dan mula memandu ke situ. Seperti dikatakan tadi, aku sekarang ni berada di kawasan pendalaman kampung. Jadi, jarak dari sekarang ni sedikit jauh ke mall tersebut. Semasa dalam perjalanan, keadaan kereta hanya senyap, tiada radio dan tiada berborak-borak. Aku mula merasa tak sedap hati lalu menekan sedikit pedal minyak untuk menambah kelajuan, perlahan demi perlahan. Kelajuan kereta bertambah laju dan tiba-tiba dia menepuk bahu aku lalu berkata, Aku berasa tak sedap hati.
Setelah 15 minit kemudian, dia menyuruh aku menghentikan kereta, lalunya menghulurkan kepingan wang kepada aku. Aku heran, bukankah dia nak ke mall? Aku melihat luar, sekeliling hanya kawasan rumah yang seperti tiada orang tinggal, lalu hanya kosong. Aku tak nak panjangkan masa duduk bersama wanita ini yang membuat aku rasa tak sedap hati ini. Jadi aku dengan segera mengambil duit itu lalu masukkan ke dalam dompet aku. Walaupun duit wanita tersebut kurang beberapa ringgit, tetapi aku tiada masa nak peduli tentang wang pada masa ini. Semasa wanita itu keluar dari kereta menggunakan pintu bahagian kiri, dia terus hilang dalam kegelapan. Jadi, aku terus periksa di tempat duduknya tadi, memastikan tiada barang yang tertinggal. Tepat semasa aku sedang membuat pemeriksaan, aku terdengar bunyi handphone vibrate. Vibrate seperti di call. Aku fokus dari bahagian mana vibrate tersebut berada. Setelah itu, aku perasan terdapat plastik beg hitam di bahagian kaki bekas tempat duduk wanita tadi, dan bunyi vibrate seperti datang daripada plastik berwarna hitam itu. Aku mengorek plastik beg tersebut tanpa melihat apa di dalamnya. Ya, memang betul. Handphone wanita itu tertinggal bersama plastik beg ini. Jadi, aku nak tolonglah jawab panggilan itu dan nak beritahu yang barang dia tertinggal termasuk handphone ini. Semasa aku baru nak keluarkan handphone wanita tadi dari plastik itu, aku terkejut lalu menjerit. Skrin handphonenya penuh dengan darah, entah darah apa. Jadi aku suluhkan bahagian dalam plastik tersebut menggunakan handphone tadi. Di sinilah aku mula dahaga. Wanita ini memang bukan manusia, tapi syaitan. Dalam plastik itu terdapat kepala wanita yang telah dipancung. Dengan pantasnya aku campak plastik itu keluar, lalu mengunci pintu dan terus pandu dengan pantasnya. Aku nervous. Tangan aku penuh dengan lumuran darah dan berbau, termasuk steering kereta dan bahagian kerusi kereta aku. Aku memandu agak laju keluar dari kampung dan jalannya agak gelap, jadi aku memasang high beam kereta sepanjang jalan. Setelah agak jauh dari ke tempat kejadian, aku mula merasa sedikit lega dan aku masih biarkan high beam kereta aku terbuka sebab tiada satu kereta pun lalu dari depan aku sejak tadi. Agak-agaknya sudah 15 minit aku memandu. High beam kereta aku terpancar tubuh wanita yang dapat kelihatan dari jauh. Dia sedang berdiri di tengah jalan. Aku dapat melihat wajahnya. Wajahnya amat teruk sekali. Dia mengeluarkan kedua-dua tangan kiri dan tangan kanannya yang seperti mengarahkan aku supaya berhentikan kereta. Aku menjerit, "Jangan harap!" Semasa aku memandu ke arahnya tersebut, aku tak berhenti membaca doa, mengharapkannya hilang. Kereta aku semakin dekat dan dekat pada tubuhnya. Seterusnya, kereta aku hanya lalunya bagaikan melalui angin. Di sinilah aku dapat tahu yang itu bukan manusia. Baru aku sedari mengapa tiada satu pun pemandu teksi yang kelihatan pada waktu ini. Aku melihat side mirror kereta aku, hanya kegelapan di belakang. Darah di tanganku tadi hilang begitu saja. Bau pun hilang dan semuanya tiada. Seperti tiada apa-apa yang berlaku. Namun, apa yang aku dapat merasai adalah seperti aku dijaga oleh Tuhan. Beberapa lama kemudian, aku pun tiba di rumahku. Aku masih termenung dan bingung memikirkan perkara tadi. Jadi, aku cuba mencari apa-apa bukti yang boleh aku cari untuk menunjukkan perkara tadi betul-betul berlaku. Apa yang aku terkejut adalah duit yang dibagi oleh wanita tadi hilang. Duit yang ada cuma pecahan duit daripada makan malam sebelum kejadian tadi. Aku cari punya cari. Akhirnya, apa yang aku tak perasan adalah
Meter minyak kereta aku, meter samosa di kedai makan tadi adalah penuh. Namun sekarang ini minyak kereta aku terlampau nak habis. Aku membuat keputusan untuk mengisinya esok kerana jam sudah menunjukkan 3 pagi. Jadi, begitulah ceritanya. Sejak kejadian itu, aku mulai percaya tentang kewujudan makhluk ini. Guys, terima kasih kerana menonton video ini. Jika kamu suka video ini, kamu pasti akan minat video yang lain. Like, share dan subscribe guys. Oh ya, saya akan cuba yang terbaik untuk bertanya kepada kawan-kawan saya yang lain, kerana ramai yang telah berkongsi pengalaman seram mereka kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk post di YouTube channel ini ya guys. Sentiasa padu guys.